Okey. Yakni dalam kitab Tarikh Al-Kamal yang ditulis oleh ulama besar, orang Melayu kita punya silsilah nasab itu sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Masya-Allah. Ini hakikatnya. Hebat. Kebanyakan orang kita hanya tahu isteri Nabi Allah Ibrahim hanya dua. Ya, Yang ini Siti Sarah dan Siti Hajar. Hajar. Kita lupa adanya yang ketiga. Yang ini Siti Qanturah. Masya-Allah. Isteri Nabi Allah Ibrahim Siti Sarah membenihkan Bani Israel. Isteri Nabi Ibrahim Siti Hajar membenihkan Bani Arab. Okay. Isteri Nabi Allah Ibrahim Siti Qanturah membenihkan Bani Jawi. Bani Jawi itu adalah kita orang Melayu. Nasab kita daripada Sampai ke sana. Itu daulatnya bangsa ini. Sebab itu saya ingin menyatakan balik kebenaran dan hakikat ni yang dah ramai orang kita tak tahu dan tak ambil tahu. Dan bukanlah saya bawa perkara ini berdasarkan pemikiran semata-mata, ini berdasarkan kajian. Dan dokumen-dokumen manuskrip, kitab-kitab yang sabit dan dhabit. Sabit dan dhabit. Bila dua perkataan ni saya bawa, dianya punya integriti keilmuan yang benar. Maka dari sudut bagaimana bermulanya bangsa ini dan juga kesultanan ini, dianya cukup diikat dengan norma agama yang begitu mulia dan tinggi dan peradabannya tinggi. Dan sebab itu saya nak sebut mungkin di round pertama ni ialah Melayu Islam beraja yang menjadi 3 pasak negara kepada negara ini abadan abada, selama-lamanya tidak akan boleh dicerai tanggalkan daripada hakikat kewujudan negara ini. Betul. Itulah hakikatnya yang harus diketahui. Dan apabila ini kita ketahui, maka kita tahu bagaimana kita nak mengurus adab kita pada negara yang bernama Malaysia ni. Dan ini yang saya nak minta semua masyarakat harus tahu dan sedar. Dan kita tidak pernah sekalipun bersifat rasis. Perkataan rasis pun tidak pernah wujud dalam kamus orang Melayu. Kerana sekian lama kita sentiasa sedia, malah bukan hanya bersilaturahim, kita sampai ke tahap bersedia bersemenda. Bersemenda ni berkahwin. Seperti yang saya pernah sebut sebelum ini, kelompok ataupun etnik Baba Nyonya datangnya daripada persemendaan orang Melayu dan orang Tionghoa. Cina. Malah orang Cina tu pun kita punya santun ni, kita gelar mereka Tionghoa. Itu santunnya lagi kita. Takkan sampai nak memaksa kita hilang sabar kalangan-kalangan tertentu sekarang ini. Dan saya nak bagi amaran kepada mereka. Tanah ini bumi, tanah Melayu, bumi berdaulat. Seluruh pejuangnya sentiasa sedia berjuang hingga ketitisan darah terakhir untuk pertahankan kedaulatan 3 pasak negara tadi. Islam, Melayu dan Raja. Tidak akan ada apa dan siapa pun yang boleh merubah ini. Kerana itulah yang Allah telah takdirkan, dan itu menjadi tanggungjawab pada kita. Setelah 7 wasiat raja-raja yang kita semua sedia maklum, apabila raja-raja Melayu membenarkan kewujudan sebuah negara moden merdeka ni, raja-raja memberi amanah khususnya kepada orang Melayu untuk menjaga 3 pasak negaranya. Di samping raja-raja itu kekal sebagai payung kepada rakyat. Apakah kalangan tertentu yang mula biadab sekarang ini menganggap kita akan hanya tutup mata? No, tidak sama sekali. Membujur lalu melintang patah. Ini yang kita harus sedarkan, kerana kita mempertahankan kebenaran. Al-Haq. Al-Haq itu mendekatkan kita dengan keridaan Allah. Dan dengan kita memperjuangkan perkara ini, kita menjaga keamanan semua sebenarnya. Kerana nilai santun budi kita bukan hanya bermula dari sekarang, sejak ratusan ribuan tahun dulu. Kita telah menjaga kesantunan kita dengan rakan-rakan yang baru mendatang. Kita tak ada masalah. Cuma yang kita nak nyatakan, jangan sampai berlaku biadab. Seharusnya mereka harus ingat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukannya mengikut resmi Belanda seperti penyakit yang kita sebut bagaikan Belanda minta tanah, dibagi betih nak paha. Di mana mereka sampai, di situ mereka jajah dan mereka kuasai. Ini salah dan biadab. Tamadun Timur ini tidak pernah berkelakuan demikian. Sebab itu sejak Empire Islam Melaka pun, Melaka tidak pernah menjajah Cina, Melaka tidak pernah menjajah India, Melaka tidak pernah mengganggu Siam atau Thailand. Malah Melaka menyantuni hubungan dengan semua dinasti dan maharaja ini dengan begitu tinggi nilai santun kita. Dan kita tidak pernah bergaduh, tak menentu arah. Itulah tingginya nilai gentlemannya orang Melayu dan Islam ini. Dan sebab itu saya merasa amat penting sekarang ni benda ni dinyatakan semula sebagai suatu ibrah dan peringatan agar masyarakat ini semakin jadi chaotic sekarang ni, kembali kepada jati diri kita. Dan mengapa perlu kita berbalah tak menentu arah sehingga nak menguasai tempat yang telah menyantuni kedatangan rakan-rakan yang dulunya datang imigran. Dan kita pun telah boleh menerima mereka dengan baik. Terimalah kita dengan penuh hormat, jangan biadab. Kita sebagai tuan rumah. Itu hakikat orang Melayu sebagai tuan rumah. Kesemuan orang Melayu itu hakikat yang perlu mereka hormati, kerana sebagaimana termaktub dalam social contract. Kerana kita telah berkorban pelbagai hak kita, termasuk raja-raja Melayu, mengorbankan hak raja-raja Melayu untuk membenarkan, menerima dengan kadar segera rakan-rakan Tionghoa, Cina dan India ni sebagai warga negara. Sedangkan sejarahnya itu amat getir. Kerana sejarah awalnya British yang membawa masyarakat Cina dan India ni untuk kepentingan mereka. Setelah negara ini merdeka, Tunku Abdul Rahman mahu meminta agar British membawa pulang kembali balik orang Cina dan India. Tetapi malangnya British tak mahu mengambil tanggungjawab itu kerana tak mahu menanggung kerugian keuangan.
Jadi British tinggalkan sahaja masalah yang dibawa ni. Dan kita sebagai tuan tanah, tuan rumah, yang begitu tinggi nilai santun budi tadi yang disebut al-mala'u, Melayu penuh adab itu. Kita sanggup absorb, menerima bebanan yang amat berat ketika negara baru nak membentuk negara yang merdeka, baru nak bertatih, terpaksa dah menerima bebanan besar ni. Nak menerima orang Cina dan India begitu ramai. Tapi sanggup kita terima dengan baik tanpa kita paksa pun mereka untuk keluar, tanpa kita nak hambat mereka keluar, kerana kita memikirkan kalau dah British tak mau bawa, kalau tanah Melayu pula tolak mereka, ke mana mereka nak pergi nasib mereka untuk hidup. Begitu santun kita. Kita terima mereka, sedia buka dada, lapang dada. Dan di situlah datangnya tuntutan bahawa mereka harus sedia menghormati hak keseimbangan orang Melayu, tidak boleh sama sekali diusik sampai bila-bila pun. Dan si raja-raja Melayu itu harus dikekalkan, kerana itulah yang menjadi pemilik tanah ini dulu sebelum bergelar sebuah negara merdeka. Kerana asalnya memang daripada milikan yang diberikan kepada raja. Tujuh kuasa raja Melayu. Nyata jelas apa perkara yang dulu Yang Maha Tuanku raja-raja kita benarkan. Dan di situ ada ruang untuk rakan-rakan Tionghoa dan India lain bersama. Dan kita tidak ada masalah pun. Tapi nampak gayanya sekarang, semakin lama kita semakin ditolak. Yang peliknya yang saya nak sebut di round pertama ni, tuan, kita sebagai orang Melayu dan orang Islam seperti makin lama diminta untuk menjadi liberal. Meliberalkan keislaman kita dan kemelayuan kita. Saya nak tanya, apakah orang Cina dan India sedia meliberalkan kecinaan dan keindiaan mereka? Mereka tidak mahu buang itu. Tidak mahu. Maka saya pertahankan. Malah perayaan mereka, adat istiadat mereka pertahankan. Mengapa yang mereka nak kekal dan pertahan, malah nak buat besar-besar? Yang kita punya pula nak dihapuskan, nak diliberalkan kalau boleh. Mereka lebih seronok melihat seorang Melayu yang liberal. Yang tak kisah sangat soal bangsa dia, yang tak peduli soal agamanya. Tapi bila mari tentang mereka, mereka jaga begitu kuat, tak tirih pun, genggam tak tirih. Ini tidak adil. Dan saya bergerak merata dunia juga. Saya nak tanya, di negara India dan di negara China, tanah besar China, apakah boleh di sana masyarakat minoriti nak minta hak mereka? Tak boleh. Lihat saja apa yang berlaku masyarakat Uyghur di China. Apa yang berlaku pada umat Islam di Kashmir. Ini hakikat. Kan? Umat Islam sebenarnya menjadi mangsa selama ini sebenarnya. Kita tidak pernah memangsakan golongan lain. Malah dalam negara ini kita telah berkongsi dengan pelbagai perkara. Dalam politik kita tahu banyak tempat yang majoriti pengundinya orang Melayu. Tapi diberi jalan pada calonnya Cina dan India. Orang Melayu masih beri sokongan yang baik. Itu santunnya kita. Begitu juga dalam soal pemerkasaan ekonomi. Kita tidak buat seperti setengah negara, membakar kedai Cina ke, buluh runcing tak menentu harah ke, nak bunuh orang Cina India. Kita tak buat begitu. Kerana kita ada nilai santun, budi dan akhlak. Cuma jangan sampai kesabaran Bani Jawi ini yang sekarang bernama Melayu ini hilang dan sirna. Kerana ingat, perkataan amok itu tidak pernah ada dalam kamus lain melainkan kamus bangsa Melayu. Gitu. Saudara dan saudari, kita bersiaran langsung sama-sama dengan mantan Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Satu kupasan yang cukup detail, satu kupasan yang cukup mendalam. Dan saya minta yang berada di luar sana untuk bersama-sama kita like dan juga share, sebab ilmu yang akan disampaikan oleh yang saya hormati Datuk Seri Fairuz ni adalah merupakan ilmu yang kita tak boleh dapat di mana-mana. Jadi kalau nak membaca pun mengambil masa yang lama. Tapi kita dapat bawa mantan Timbalan Menteri Ketua Pulau Pinang untuk bersama-sama dengan kita untuk menceritakan tentang sejarah Melayu, Islam dan juga Peraja. Saya teruskan dengan isu tentang bahasa Melayu. Bahasa Melayu, tentang sekolah Cina, sekolah Melayu, sekolah India. Ini tidak berlaku di Indonesia. Syarat kewarganegaraan di Indonesia meletakkan syarat tiada bahasa selain pada bahasa Indonesia. Benar. Begitu juga dengan sekolah-sekolah di sana. Betul. Dan mereka bangsa Indonesia cukup patriotik bab bahasa, bab sekolah, bab budaya. Dan mereka menerapkan betul, dan hasilnya sekarang tidak ada sebarang perlakuan kurang ajar daripada bangsa-bangsa yang lain yang menetap di Indonesia. Tetapi di Malaysia ni, kita yang Datuk Seri sebutkan tentang kontrak sosial. Kita adalah satu bangsa yang santun. Datuk Seri cakap tadi. Datuk Seri boleh huraikan berkaitan tentang kontrak sosial yang Datuk tengok bahawa nak menyedarkan bahawa bangsa-bangsa yang lain kewujudan kontrak sosial memang terwujud. Tapi cuba dinafikan oleh bangsa-bangsa yang lain di Malaysia sekarang. Seakan-akan mereka lupa diri mereka. Jadi minta komen daripada Datuk Seri. Baik, terima kasih dengan soalan yang amat baik ini. Hakikat kontrak sosial adalah sebuah realiti yang benar wujud, yang menjadi ikatan yang mendamaikan di peringkat awal pembentukan negara. Dan ianya tidak sama sekali harus dilupakan. Jangan ada kalangan yang biadab memulakan perbicaraan yang kononnya kerana sekarang ni kita nak move forward,
maka kita perlu hapuskan hak semua orang Melayu supaya semuanya equal. Equal tidak membawa maksud adil. Ini kita pergi kepada perbincangan ilmiah ini. Okey.